KPM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera semua. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM. Saya Nisaki akan menemani anda selama 1 jam ini. Nisa ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua yang menyambutnya dan memandangkan sekarang ni kita di bawah Pelan Pemulihan Negara Kekalah. Kita menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Duduk di rumah sekiranya tiada keperluan penting dan jika perlu keluar, pakai pelitup muka dengan kemas dan baik. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda apabila perlu. Satu lagi episod yang akan kita bawakan dengan mata pelajaran yang sangat-sangat menarik. Topik pun best-best dan saya kira semua yang menonton tak sabar-sabar nak belajar untuk pagi ini. Siapa agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jom kita tonton dahulu profil beliau. Kenyangnya, makan rendang tadi banyak betul makan buah lah. Elok untuk penghadaman ni. Okey, kejap buah apple. Okey, semua dah ada ni. Kejap. Alamak, mana tu sampah ni? Kulit-kulit ni nak buang macam mana? Manalah letaknya ni? Aduh. Nisa. Ya, cikgu. Assalamualaikum. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, Nisa. Saya jangan cari-cari ni, cikgu. Tak apa, Nisa. Jangan buang dulu semua kulit-kulit ni sebabnya ada kegunaannya, Nisa. Oh, baru nak tanya cikgu kenapa kita tak boleh buang. Saya dah cari-cari tu sampah tadi. Tak jumpa pula cikgu. Sebenarnya bahan-bahan seperti kulit limau, kulit apple ni, okey, kita boleh simpan dalam plastik sebab sekarang ni kan masyarakat Malaysia ni ada yang tinggal di bandar, ada tinggal di kawasan rumah pangsa dan sebagainya. Jadi kita gunakan plastik ni, kita seal dengan izin lah, kita tutup dan kita boleh simpan. Nak simpan nak buat apa pula cikgu? Kan sampah ni. Ya Nisa, sampah yang memberi manfaat sebenarnya. Manfaat? Sangat memberi manfaat. Kalau Nisa nak tahu apa dia, jom kita teruskan untuk segmen yang seterusnya. Okey, semua ini dia cikgu kita pada hari ini iaitu Cikgu Hasfariza Abdul Hamid yang merupakan guru cemerlang bahasa Melayu dari SMK Kampung Suharto Selangor. Apa khabar cikgu? Khabar baik, Nisa. Bertemu lagi kita, seronok saya baru lepas makan rendang tadi. Jadi kita boleh menyambung selera cikgu ya. InsyaAllah. Pagi-pagi raya ni maklumlah dah kenyang-kenyang mesti nak makan buah. Cikgu pula bagi tahu kulit buah ni ada kegunaannya. Sebelum saya tanya Cikgu Hasfariza apa yang kita nak pelajari pada hari ini, saya nak ajak kawan-kawan masuk kelas dulu, boleh cikgu? Ya, boleh. Silakan. Saya rasa kawan-kawan saya tu mesti semuanya dah settle. Makan rendang, makan kuih raya, makan jewadah di rumah. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Hai. Selamat pagi. Hai. Macam mana semua hari raya Aidiladha masing-masing? Makan daging apa pagi ni? Daging kebau, daging lembu, daging kambing, daging ayam. Okey, baiklah. Jom kita berkenalan dengan mereka. Rendang ayam. Sedapnya. Baiklah. Kita akan mulakan dengan rakan kita yang pertama, murid dari SMK Kampung Suharto. Kita mulakan dengan Amalina. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar Kak Nisa dan Cikgu Hasfariza? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Nama saya Nurul Amalina binti Muhammad Saleh dari kelas 5 Internet. Boleh panggil saya Amalina. Terima kasih Amalina. Seterusnya kita ingin persilakan Adriana. Silakan Adriana. Assalamualaikum. Hai Kak Nisa dan Cikgu Hasfariza. Saya Adriana Batrisha binti Muhammad Shah dari kelas 5 Internet. Boleh panggil saya Adriana. Baik Adriana, terima kasih. Seterusnya silakan Alia, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cikgu Hasfariza dan Kak Nisa. Selamat pagi. Saya Nur Alia Natasha binti Syarizan dari kelas 5 Internet. Boleh panggil saya Natasha. Baik Natasha. Kemudian kita persilakan Atirah pula. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Hasfariza dan Kak Nisa. Nama saya Nur Atira Maisara binti Muhammad Yatimi.
dari tingkatan 5. Boleh panggil saya Atira. Terima kasih Atira. Seterusnya rakan kita yang bernama Izzah. Silakan Izzah. Assalamualaikum dan salam sejahtera Kak Nisa dan Cikgu Asfariza. Nama saya Nuriza Iwani binti Muhammad Razali dari kelas 5 Internet. Boleh panggil nama saya Izzah. Baik Izzah, dan terakhir sekali kita ada Nuraina. Silakan Nuraina. Assalamualaikum dan selamat pagi Kak Nisa dan Cikgu Hasfa. Nama saya Iman Nuraina Aila binti Syariful Azmi dari kelas 5 Internet. Boleh panggil saya Iman. Baik Iman, terima kasih. Saya sebenarnya tak sabar-sabar nak mulakan kelas kita dengan rakan-rakan saya dan juga rakan-rakan di rumah. Tetapi sebelum tu, saya nak jemput Cikgu Hasfa untuk kita sanitasi dahulu tangan kita. Sebelum kita lakukan sebarang aktiviti, tak mengapa Cikgu. Okey, saya ambil lah ya. Duduk di sini. Okey, rakan-rakan di rumah, di mana saja kita berada, jagalah SOP supaya kita dapat kekal menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang sekeliling. Barulah saya nak tanya Cikgu Asfariza, apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Apa kena-mengena dengan kulit buah yang kita tak boleh nak buang tadi tu? Okey, Nisa. Ya, hari saya. ini saya nak bawa Nisa, anak-anak saya yang sedang bersiaran dan juga anak-anak yang sedang berada di rumah untuk sama-sama meneroka satu tajuk yang sangat menarik, iaitu jejak kompos. Jejak kompos. Ya, kita akan menggunakan bahan-bahan buangan ataupun sisa-sisa ini Nisa untuk dijadikan sebagai baja. Nisa pun tahu kan, Ya, saya. sempena dengan pelan Pemulihan pemulihan negara. nasional ni, Ya. negara ni, kita banyak berada di rumah. Betul, Jadi Cikgu. kita kena lakukan banyak aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Betul. Dan salah satunya saya nak kongsikan pada hari ini ialah cara-cara kita nak menyediakan baja kompos. Betul tu Cikgu, maklumlah bila duduk di rumah tiba-tiba semua orang nak jadi petani moden. Ya, betul. Buat pertanian bandar, menanam di rumah, tanam bunga, tanam pokok sayur semuanya lah Cikgu kan. Jadi kita tak payah lagi dah nak beli baju yang mahal tu. Betul. Kita boleh sediakan sendiri dan harganya pun sangat berbaloi kerana Betul. melibatkan kos yang sangat rendah Nisa. Baiklah, sebelum kita pergi kepada pembelajaran kita pada hari ini, saya ada satu video yang ingin kita kongsikan bersama-sama semua yang menonton teras. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Saya menyukai tajuk jejak kompos ini kerana tajuk ini banyak memberikan idea baru kepada saya seperti penggunaan sumber dapur yang terbuang untuk dijadikan sebagai baja kompos. Baja kompos ini juga baik untuk alam sekitar kerana bahan makanan yang dikompos mempunyai banyak nutrien yang dapat diserap oleh tanah. Oleh itu, tanah akan menjadi lebih subur. Contohnya, bila kita kompos sisa buah pisang, potensium yang ada di dalam kulit pisang dapat diserap oleh tanah. Dalam ekosistem semula jadi, baja kompos sangat berguna dalam meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki ciri dan struktur tanah. Hal ini dikatakan demikian kerana baja kompos yang digunakan tidak mengandungi zarah yang membahayakan kesihatan, malah meningkatkan mikrobia dalam tanah. Selain itu, baja kompos juga dapat memberi banyak manfaat terhadap diri, terutamanya dalam bidang pertanian. Saya menyukai tajuk jejak kompos ini kerana tajuk ini mengajar saya cara untuk mengurangkan sampah-sampah yang terhasil daripada sisa-sisa organik dengan menukarkan sisa-sisa tersebut kepada baja kompos yang dapat menyuburkan tanah. Bukan itu sahaja, jejak kompos ini juga memberikan banyak faedah dari pelbagai aspek. Contohnya, dari aspek ekonomi dapat membantu mengurangkan kos, manakala dari aspek ekosistem pula membantu memberikan vitamin kepada tumbuh-tumbuhan. Baiklah, terima kasih rakan-rakan kita yang berkongsi berkenaan dengan apa bagusnya berkenaan dengan baja kompos, faedah, kelebihan dan bermacam-macam lagi. Sebelum kita pergi kepada topik kita pada hari ini, kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, bersedia untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa anda sebentar lagi di Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM.
kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Kita ada Cikgu Hasfariza, guru bahasa Melayu kita pada pagi ini dan rakan-rakan saya dari SMK Kampung Soeharto. Jadi jom kita mulakan kelas kita. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Nisa. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak saya yang berada di studio dan juga anak-anak yang sedang mengikuti siaran ini. Selamat Hari Raya Aidilazha. Selamat Hari Raya juga Nisa. Terima kasih. Baik, untuk hari ini saya bawakan satu tajuk yang sangat menarik iaitu jejak kompos. Baik. Jejak kompos seperti yang diperkenalkan pada awal siaran tadi. Nisa ada tunjukkan bagaimana sisa ataupun bahan buangan daripada makanan dan sebagainya kita boleh guna dan kita boleh manfaatkan untuk perkara yang lebih baik iaitu dengan membuat baja kompos. Baja kompos. Baik, kita tengok sama-sama sebelum kita pergi dengan lebih lanjut ya Nisa, saya nak sebut dahulu ini adalah standard kandungan ataupun standard pembelajaran yang akan kita fokuskan sepanjang slot pada hari ini, iaitu mempersembahkan maklumat secara lisan tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi. Pelbagai situasi ini Nisa merujuk kepada situasi formal dan juga tidak formal. Baik, untuk standard pembelajaran pula kita akan mempersembahkan idea. Idea tentang kompos dan juga maklumat dalam pelbagai situasi juga, iaitu merujuk formal dan juga tidak formal dengan betul. Ni kat sini. Sorry. Lari pula dia Cikgu. Ya. Dengan betul, tepat, jelas serta menggunakan intonasi yang sesuai. Secara kreatif dan bertata susila. Jadi dekat sini, anak murid saya akan bertutur. Bertutur secara spontan tetapi masih lagi menjaga tata susila iaitu adab dan kesopanan. Okey Nisa, kita teruskan ya. Baik. Okey, ni objektif pembelajarannya daripada standard kandungan dan juga standard pembelajaran tadi. Yang pertama, anak murid saya ni akan dapat menerangkan empat sumber kompos dengan menggunakan ayat yang gramatis. Ni saya ingat lagi tak ayat yang gramatis tu apa? Ayat yang gramatis, ayat yang bila kita sebut tu teratur, tata bahasanya betul, dan sedap bunyinya. Ya, tepat sekali. Nisa memang sangat menghayatilah setiap slot yang dikendalikan tu. Betul ya? Maknanya anak-anak saya ni akan menggunakan ayat yang betul dari segi hukum tata bahasanya. Seperti yang Nisa sebutkan tadilah. Okey. Yang kedua, murid saya akan dapat menerangkan 5 proses pengemposan. 5 proses pengemposan melalui tunjuk cara. Maknanya kita akan belajar pembelajaran berasaskan projek Nisa. Dia akan tunjuk dan dia akan gunakan ayat yang gramatis juga. Dan yang ketiga, murid saya juga akan dapat menguraikan, kita sasarkan sekurang-kurangnya dua manfaat kompos melalui aktiviti berforum. Nisa pernah tak berforum masa di sekolah dulu? Oh, pernah Cikgu. Wakil sekolah. Ya, aktiviti berforum adalah sesuatu aktiviti yang sangat menarik lah. Ya, betul. Terutama sekali untuk murid di menengah atas kan. Dan masih lagi menekankan ayat yang gramatis. Okey. Ini antara objektif pelajaran. Okey, sebelum anak-anak kita pergi jauh tentang tajuk kita pada hari ini, saya nak beri sedikitlah definisi ataupun maklumat mengenai pengemposan. Okey? Tapi sebelum saya paparkan ini, apa kata kita minta dulu pendapat ataupun pandangan daripada anak-anak saya? Boleh, tak ada masalah. Siapa nak beri dulu pandangan ataupun pendapat tentang dah angkat tangan dah. Tak habis lagi cikgu cakap. Laju je, Zaz, dia angkat tangan. Tentang definisi ataupun apa yang anak-anak faham tentang pengemposan. Silakan Amalina. Silakan. Pada pendapat saya, pengomposan ini merupakan satu proses perebutan bahan organik yang dilakukan dalam tempoh beberapa minggu. Dia beritahu pengomposan ni ialah proses perebutan. Okey, yang lain, yang 5 orang yang lain tu, anak-anak saya yang lain, ada tak yang nak bagi jawapan? Silakan Iman. Menurut pandangan saya, proses pengomposan adalah proses penguraian bahan sisa untuk menjadi bahan organik. Digunakan istilah penguraian. Penguraian, perebutan. Nampak dekat situ ya. Okey, ada lagi tak yang nak bagi maksud ataupun pengomposan yang mengikut pemahaman awak? Ada lagi yang nak kongsikan? Ada tak?
Atau kawan-kawan semua bersetuju je dengan Iman, dengan selalunya Amalina? macam tu lah. Bila dah kali setuju. pertama, kali kedua, kali ketiga tu semua ambil langkah bersetuju. Tak apalah Nisa, kita teruskan ya. Kita lihat. Okey, inilah secara definisinya lah. Ya, pengomposan ni ialah proses perebutan. Ada sebut tadi kan? Ya, Amalina ada sebut tadi. Ya, perebutan secara sistematik. Maknanya kita kena buat secara teratur lah. Ya. Dan proses ini dilakukan sama ada secara manual ataupun menggunakan mesin dalam industri tertentu seperti industri pertanian. Maknanya selain daripada kita boleh buat kat rumah Nisa, kita juga boleh buat dalam sektor perindustrian. Maknanya kita boleh kembangkan sehingga menjana ekonomi negara. Maknanya ia dihasilkan dalam skala yang lebih besar, Ya, skala yang lebih besar. Bukan hanya untuk kegunaan isi rumah tetapi keseluruhan masyarakat dalam negara kita, insya-Allah ya. Okey. Baik anak-anak, kita dah tahu tentang maksud pengomposan. Sekarang ni saya nak pergi kepada satu aktiviti. Aktiviti ni saya dah lama dah laksanakan. Ya, dan kawan-kawan saya pun agak gemar menggunakan aktiviti ni. Iaitu aktiviti spontan dan santun. Maknanya Nisa, macam kita sekarang bersiaran, okey, kita sampaikan secara spontan, tapi dalam masa yang sama kita masih memelihara kesantunan berbahasa. Dan saya akronimkan, ambil daripada tan dan tun. Kita namakan Tantun. Dan di sini murid saya ni akan bertutur secara spontan dan santun tentang bahan, tentang maklumat ataupun idea yang bakal kita berikan nanti. Baik. Baik. Sebelum itu, nak tanya anak-anak murid saya ni, kita nak buat aktiviti jejak kompos. Ada idea tak ataupun cadangan tak untuk aktiviti kita ni? Siapa ada supaya cadangan? nampak lebih menarik. Kita nakkan buah fikiran anda semua. Siapa agaknya? Oh, Amalina lagi. Amalina juga. Laju dia hari ni. Makan rendang banyak. Mungkin dia bersemangat. Silakan Amalina. Cikgu, saya ada satu cadangan. Bagaimana jikalau kita melaksanakan aktiviti jejak kompos ini dengan mempersembahkan proses pengomposan melalui tunjuk cara. Saya fikir idea ini akan lebih nampak menarik jika kita berjaya melakukannya. Baik, terima kasih Amalina cadangkan aktiviti tunjuk cara. Tunjuk cara. Maknanya kita tunjuk bagaimana kita nak buat baju kompos tu. Baik. Okey, yang lain ada tak? Yang lain macam mana? Ada cadangan tak? Okey, silakan Natasha. Saya rasa cikgu, aktiviti forum juga sesuai untuk tajuk aktiviti pada hari ini. Natasha cadangkan forum. Minat forum ni. Ya, dia ingat forum sebab kita ada sebut tadi tu kan. Baik. Saya nampak tadi Adriana pun ada angkat tangan. Silakan Adriana. Sila kongsikan. Cikgu, saya nak cadangkan supaya kita menerangkan tentang baju kompos melalui aktiviti penerangan sahaja. Dia kata penerangan sahaja. Yang paling mudah untuk dilaksanakan lah. Okey, Izzah, Atira ataupun Iman ada tak cadangan? Silakan Atira dulu. Cikgu, saya cadangkan aktiviti hari ini kita buat melalui wawancara. Wawancara. Okey, satu aktiviti yang sangat menarik. Macam tu ya. Macam tu. Ada dua pihak yang berlawan cakap. Nisa. Okey, semua cadangan yang diberikan oleh anak-anak tadi sebenarnya cadangan yang sangat baiklah dan sesuai dengan kita punya standard pembelajaran dan juga objektif kita pada hari ini, iaitu kita nak sampaikan dalam pelbagai situasi Nisa. Sama ada situasi formal ataupun tidak formal. Baik. Okey, kita teruskanlah kepada aktiviti kita pada hari ini. Okey, cikgu. Dia orang pun dah, mereka pun dah tak sabar kan nak tengok tentang apa yang kita nak paparkan di sini. Baik anak-anak, anak-anak boleh rujuk buku teks, muka surat, buku teks tingkatan 5 ya. Buku teks tingkatan 5, muka surat 72. 72. Kita guna bahan. Selak. Yang di rumah, murid-murid di rumah buka buku teks masing-masing. Dalam buku surat 72 ada dipaparkan bahan tentang sumber kompos. Baik, daripada bahan ini saya nak minta beberapa anak murid saya yang sedang bersiaran ni untuk beri penerangan secara ringkas tentang apa ni sumber kompos tersebut. Siapa nak kongsikan? Silakan. Okey, Iman dulu angkat tangan. Silakan Iman. Antara contoh sumber kompos adalah sumber tumbuhan, sumber dapur, sumber mineral dan sumber haiwan.
Betul lah, seperti yang terpapar dalam layar kita kan. Ya, memang dan dalam ada buku teks pun 4 ada. sumber. Dan dalam buku teks muka surat 72 pun sama juga. Ya. Okey, saya nak minta yang lain pula. Ada tak yang nak beri respon ataupun nak menguraikan tentang gambar yang awak nampak ni? Okey, Adriana. Okey, silakan angkat Adriana. tangan. Silakan Adriana. Bahan-bahan yang diperlukan semasa proses perkomposan ialah sumber haiwan seperti sisa buangan daripada tinggi haiwan. Misalnya lembu, kerbau dan kambing. Selain itu, sumber tumbuhan seperti ranting kayu dan tumbuhan yang layu atau rosak juga diperlukan semasa proses perkomposan. Akhir sekali, bahan-bahan yang diperlukan semasa proses perkomposan adalah sumber dapur seperti sisa makanan. Contohnya kulit telur dan kulit buah-buahan. Manakala sumber mineral yang diperlukan seperti batu. Okey. Terima kasih. Seperti batu. Tiba-tiba je Amalina nak kat tangan. Apa lagi lah sebenarnya dia tak puas hati ni. Silakan Amalina, ni sebab sesi perbincangan kan? Silakan. Cikgu, saya ada penambahan terhadap jawapan Adriana melalui sumber mineral. Oh, sumber mineral yang ni. Kebiasaannya, sumber mineral ini kaya dengan unsur seperti kalsium, magnesium dan fosfat yang berperanan untuk membaiki tanah serta memudahkan tumbuhan menyerap makanan. Itu baguslah sebenarnya. Amalina ni. Mesti Amalina dah lakukan pembacaan sebelum kelas kita pagi ni. Thumbs up untuk Amalina dan rakan-rakan sepatutnya semua. begitulah ya Nisa, sepatutnya begitu. Baik, tadi Nisa kita dengar dua penerangan daripada Iman dan juga Adriana kan? Ya, betul. Dan Amalina juga. Amalina menambah, menambah terhadap apa yang disampaikan oleh Adriana kan? Maksudnya melengkapkan maklumat yang disampaikan oleh Adriana. Ada nampak perbezaan tak Nisa sebenarnya? Rasanya macam ada bahagian yang lebih kurang sama. Mungkin ada yang tak sama. Kan? Tapi itu yang kita kena perhatikan betul-betul. Bahagian mana yang sama tadi tu ya? Okey, kita tengok dekat sini. Semasa Iman menerangkan, dia hanya menyebut sumber haiwan. Dia menyebut sumber dapur, sumber tumbuhan. Sumber mineral. Secara umum. Sedangkan dalam gambar Nisa ada ditunjukkan ini sisa haiwan, tai lembu kan? Mungkin tai kambing, tai apalah, tapi ini lebih kepada tai lembu lah. Ya. Lepas tu kalau sumber dapur nampak tadi seperti yang kita buat tadi tu. Kulit limau, kulit apple dan sebagainya tu kan daripada sisa dapur tu. Sumber mineral ni pun tidak diterangkan. Hanya dinyatakan secara umum sahaja. Jadi ada beza sikitlah. Dalam hal ini kita boleh nilailah kalau Nisa nak bagi berapa bintang untuk Iman daripada 5. Iman saya bagi 5 bintang. 5 banyak tu. Banyak jugalah. Sebab kita bermurah hati pagi-pagi ada ni. Baik. 5 bintang. Okey, 5 bintang untuk Iman. Tapi bila kita dengar penerangan daripada Adriana, kita dapati Adriana menghurai dengan lebih mendalam. Betul. Dicontohkan, misalnya sumber haiwan disebut contohnya. Kambing, lembu, semua tu kerbau. kan. Sumber dapur disebut kan. Cuma dekat sumber mineral tu disebut satu sahaja. Dia sebut batu. Batu sahaja. Dan dalam masa yang sama, tiba-tiba sahaja saudari Amalina kan menambah untuk maklumat sumber mineral. Jadi dekat dalam kelas ni Nisa, sebenarnya kita kena meraihkan semua pendapat dan juga pandangan daripada anak murid kita. Dan kita analisislah sama-sama. Untuk Adriana, Nisa nak bagi berapa? Adriana saya bagi 5 bintang juga. 5 bintang juga. 5 bintang dan terima kasih Amalina kerana menambah informasi 5 bintang juga. Maknanya hari ini 3 anak murid saya dapat 5 bintang. Satu hadiah yang terbaiklah sempena Hari Raya Korban. Sebelum kita teruskan dengan kelas kita, mungkin rakan-rakan di rumah baru nak pergi ambil buku teks ni. Ini dia buku Bahasa Melayu tingkatan 5 muka surat 72. Sila semak dan kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kembali menonton teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
sumber kompos, kita dah belajar tadi sumber, proses, manfaat. Semua, hai. Selamat kembali menonton teras di Didik TV KPM di mana hari ini di bawah mata pelajaran Bahasa Melayu kita sedang belajar berkenaan dengan tajuk Jejak Kompos bersama Cikgu Asfariza dan rakan-rakan saya, murid-murid dari SMK Kampung Soeharto, Selangor. Jadi jom kita teruskan kelas kita. Silakan Cikgu. Baik, Nisa, seterusnya untuk bahan ataupun sumber kompos ni kita dah bincangkan secara terperinci. Tapi hari ni saya nak tunjukkan satu video lah Nisa ya. Sebab kita sekarang ni murid-murid belajar secara PDPR di rumah. Ya, kadang-kala guru tidak dapat bersemuka dengan anak murid melalui Google Meet dan sebagainya. Jadi salah satu cara yang saya laksanakan Nisa, saya akan beri tugasan dalam kumpulan WhatsApp ataupun Telegram. Saya beri senarai tugasan, saya beri bimbingan, mereka akan sediakan video. Video yang menarik lah. Tetapi dalam masa yang sama, mereka perlu bertutur Nisa. Menerangkan tentang sumber bahan kompos ini. Boleh kita saksikan Nisa? Jadi jom sama-sama kita saksikan video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom kita kenali sumber-sumber kompos. Sumber kompos yang pertama ialah sumber dapur. Seterusnya, sumber kompos yang kedua ialah sumber mineral. Sumber kompos yang ketiga pula, sumber haiwan. Akhir sekali, sumber kompos yang keempat ialah sumber tumbuhan. Sekian, terima kasih. Wah, itu dia video daripada rakan kita Alia Natasha namanya. Ya, betul. Menerangkan 4 sumber kompos yang telah kita bincangkan tadi. Menarik ya cara pembelajaran mereka sekarang. Sebenarnya Nisa, sebenarnya kalau dalam bahasa Melayu, kita kan ada kemahiran mendengar bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis. Dan juga 2 aspek iaitu aspek tata bahasa dan juga seni bahasa. Apabila kita nak melaksanakan aktiviti bertutur tu agak sukar sebenarnya Nisa. Tetapi betul lah pengalaman itu mendidik. Pengalaman itu mendidik dan mematangkan kita untuk memberi ruang kepada murid mempersembahkan idea ataupun maklumat itu secara kreatif Nisa. Betul tu. Dan kalau kita tak cuba kita tak tahu. Sebetulnya. Betul tak Cikgu? Kita kena gayakan apa yang ada. Sebab di sekitar kita sekarang ni anak murid kita biasanya akan memegang telefon bimbit lah. Betul. Baik Nisa. Kita dah selesai. Tadi Nisa pun ada tengah ada selak-selak buku teks. Selak-selak buku teks. Tengok apa ni sumber kompos sudah. Yang Nisa nampak seterusnya tu gambarnya apa? Saya nampak di muka surat 73 buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5 ni kawan-kawan adalah proses pengomposan. Betul Nisa. Betul ke Cikgu? Betul. Sama dengan apa yang kita nak bincangkan selepas ini. Tadi kita bincang tentang bahan anak-anak, sekarang ni kita nak bincang proses. Kita nak belajar bagaimana kita nak buat kompos. Okey, sebelum tu kita nak buat tunjuk cara dulu ke penerangan dulu? Siapa ni? Siapa yang dah bersedia? Macam mana? Nak tunjuk cara dulu atau saya dah bersedia. Alia Natasha dah bersedia. Okey, silakan Alia Natasha. Alia akan buat tunjuk cara kepada kita bagaimana kita nak menyediakan baja kompos. Baja kompos. Baik. Kita tengok dekat layar lah. Baik, silakan Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Pada hari ini saya akan melakukan tunjuk cara proses pengomposan secara ringkas yang kita boleh lakukan di rumah saja menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah untuk kita perolehi. Okey, pertama kita kumpulkan sumber-sumber dapur iaitu sisa-sisa organik. Seperti saya pada hari ini saya gunakan kulit telur, kulit bawang dan lebihan sayuran kerana mereka bahan-bahan ini juga mempunyai banyak khasiat untuk tanah. Okey, seterusnya kita perlu tanah lah. Okey, kita mulakan. Cara pertama, kita korek dulu tanah yang kita telah sediakan tadi. Cara kedua, seterusnya kita masukkan sisa-sisa yang kita telah sediakan tadi. Dan kita ratakan tanah kembali ke atas sumber-sumber yang kita telah tanamkan tadi. Proses pengomposan ini mengambil masa yang lama untuk bahan-bahan sumber dapur ini terurai.
Oleh itu, biarkan pasu kita ni tadi dalam masa sebulan dan lepas sebulan kita boleh tengok hasilnya tanah kita menjadi lebih subur untuk digunakan untuk kita gunakan dalam ketika kita tanam-tanam pokok ke, dan akhirnya pokok kita akan jadi lebih segar dan subur. Ya, terima Sekian, kasih terima kasih. Alia Natasha. Saya nak baliklah cikgu. Rasa macam tak ada job dah saya. Sedap betul suaranya menjelaskan tunjuk cara bagaimana dia menghasilkan baja komposnya sendiri di rumah. Terima kasih sekali lagi Natasha. Pada pandangan Nisa, mudah tak penerangan yang disampaikan ataupun tunjuk cara yang disampaikan oleh Alia tadi tu? Bagi Nisa rasa boleh bagi 5 bintang kerana Nisa faham apa yang Natasha cuba sampaikan. Ya, sangat mudah kan? Betul. Dan seperti yang kita tengok tadi, proses tadi tu tak memerlukan jangka masa yang lama. Ya. Kita hanya perlu kumpulkan sisa makanan yang ada di dapur. Lepas tu kita cari tanah yang rata. Kalau di kawasan kampung lah, macam kami yang berada di pedalaman, tinggal di Felda, banyak tanah kan. Kita cangkul tanah tu, kita gemburkan Natasha. Sebab tadi dia tak tahu nak sebut perkataan sebab spontan kan. Ya, betul. Sama ada nak guna nak korek, nak gemburkan, nak ratakan tanah tu, dia agak sukar nak mencari perkataannya. Gemburkan tanah tersebut, kita gaul-gaul rata macam sebati jugalah. Lepas tu kalau di tanah rata kita tutup lah. Kalau macam Natasha tadi, seperti yang ditunjukkan tadi tu, dia mungkinlah di kawasan perumahan di bandar lah Nisa ya. Dia boleh tutup dan kita biarkanlah proses penguraian tu berlaku. Kalau boleh letak di tempat yang agak jauh daripada ruang tamu kita, sebab boleh mengundang bau busuk lah. Ya, betul. Sebab baja hasil akhirnya Nisa ya. Okey. Kita dah tengok tunjuk cara. Kita nak teruskan dengan aktiviti seterusnya. Apa agaknya aktiviti yang anak-anak saya nak kongsikan untuk proses pengempusan ini? Silakan. Siapa seterusnya? Okey, Izzah. Silakan Izzah. Apa yang Izzah nak kongsikan dengan kita pada hari ini? Silakan. Okey, berdasarkan bahan yang diberi, terdapat 5 langkah dalam proses pengumpusan yang kita boleh ketahui. Untuk langkah pertama adalah pengumpulan sampah organik. Untuk langkah kedua adalah penyediaan ragi dan langkah ketiga adalah pembuatan kompos. Seterusnya, untuk langkah keempat adalah penggaulan kompos dan langkah kelima untuk proses pengomposan adalah pembungkusan kompos. Okey, baik. Terima kasih Izzah. Maknanya Izzah menggunakan semua maklumat yang ada ni lah. Dia guna 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Dan jika kita perhatikan Nisa, ketika Izzah menerangkan tadi tu, dia ada menggunakan penanda wacana. Penanda wacana. Supaya langkah-langkah pemprosesan ini dapat dilaksanakan secara teratur dan ada kohesi dan koherennya. Maknanya pertautan antara satu idea dengan idea yang lain. Okey, saya nak minta yang kedua, siapa agaknya? Siapa seterusnya? Yang nak cuba. Okey, silakan. Atira, silakan. Terdapat 5 proses pengomposan. Proses yang pertama, pengumpulan organik terdiri daripada sumber makanan yang berlebihan, sumber haiwan, sumber tumbuhan dan sumber mineral. Proses yang kedua, penyediaan ragi. Ragi akan dicampurkan ke dalam tanah kerana ragi mempunyai bakteria yang baik yang bermanfaat untuk tumbuhan dan juga tanah. Proses yang ketiga ialah pembuatan kompos. Tanah, sisa dan ragi tadi dicampurkan ke dalam satu bekas. Proses yang keempat, penggaulan kompos. Kompos akan dibiarkan selama beberapa bulan sehingga sampah organik mereput. Akhir sekali, kompos tadi akan dibungkuskan. Sekian sahaja pengumpusan. Terima kasih Sekian saja pengumpusan. Sekian saja pengumpusan pun boleh. Nampaknya penerangan Atira dia lebih terperinci, mendalam kan? Mendalam. Disertakan dengan contoh. Jadi anak-anak di rumah bila ada buku teks, bahan yang disampaikan dalam bentuk infografik begini, anak-anak boleh tarik cabang-cabangnya untuk tambah maklumat-maklumat yang kita tahu Nisa. Betul. Supaya proses pengumpusan ni kita dapat jelaskan, kita dapat terangkan dengan lebih terperinci dan mendalam lah. Kalau tadi kita nak bandingkan lah ya, jawapan ataupun penerangan yang ditunjukkan oleh Izzah tadi tu lebih kepada langkah demi langkah sahaja. Betul. Tapi Atira tu lebih kepada
proses yang secara mendalam. Dan contoh-contoh yang diberikan. Kita dengar pula pandangan daripada sahabat yang lain. Apa agaknya yang awak boleh komen? Sebab Nisa, sebenarnya saya nak bagi tahulah di dalam kelas bila berlakunya aktiviti seperti ini dengan tutup, saya akan sediakan borang. Borang apa ni cikgu? Borang penilaian rakan sebaya. Kalau kita dalam aktiviti pembelajaran abad ke-21, kita buat aktiviti secara pair lah, berdua. Berpasangan. Dan ketika kita PDPR pun tak ada masalah ni, sebab sekarang ni kita boleh hantar borang ni melalui kumpulan WhatsApp dan juga Telegram ataupun melalui Google Classroom. Murid boleh download dan mereka akan pilih pasangan lah untuk nilai. Siapa agaknya nak nilai? Sekarang ni saya nak minta anak murid saya lah. Siapa nak nilai Izzah? Boleh. Silakan Adriana. Silakan. Okey, menurut pandangan saya, penerangan Izzah sebentar tadi jelas dan sebutannya lancar. Tetapi kekurangan pada penerangan Izzah ialah Izzah tidak memberikan huraian bagi setiap langkah dalam proses perkomposan. Itu saja. Okey, kalau kita tengok dekat situ, Nisa pun ada borangnya kan. Kalau kat dalam kelas memang kita sediakan board macam ni lah dengan izin ya. Sebab nak memudahkan murid menilai rakan dia tu. Sekarang ni Adriana pilih untuk menilai penerangan Izzah. Jadi dia akan tandakan intonasi jelas, ya atau tidak. Kalau sebutan tu tersekat-sekat ataupun tidak. Semua perkara tu dinilai Nisa. Selepas tu kita berilah cadangan nak letak berapa bintang kan kepada kawan-kawan kita tu sebagai penghargaan. Jadi kalau Adriana tadi nak bagi berapa bintang untuk Izzah? 4 bintang. 4 bintang. Terima kasih Adriana dan terima kasih Izzah. Okey, saya pun nak tulislah aspek kelancaran. Saya boleh contoh dekat situ. Maknanya kita boleh isi nama rakan yang kita nak nilai tu, kita letak tarikh. Dan pada hari tersebut aktiviti apa yang kita laksanakan. Baik. Dan kita boleh buat tak lagi satu seorang. Boleh, tak ada masalah. Silakan siapa nak menilai Atira pula sebab orangnya untuk 2 orang sebenarnya. Okey, Amalina lagi. Silakan. Saya beri Atira 4 bintang kerana pada perspektif saya, penerangan yang diberikan oleh Atira sangat terperinci. Tata bahasa yang digunakan mudah difahami, tidak tersekat-sekat dan kelancaran ketika penerangan juga bagus. Walau bagaimanapun, Atira hendaklah menitik beratkan tentang kepantasan semasa membuat penerangan. Baik, terima ada kasih. Kepantasan pula. Ada kepantasan. Maknanya kelajuan dalam berbicara pun penting juga. Tak terlalu laju, tak terlalu perlahan. Ya, betul. Kena sesuaikan Nisa. Sebab kalau kita beri penerangan tentang proses pengumpusan kan, kalau murid beri dalam keadaan yang terlalu laju, rakan-rakan yang mendengar tu tak faham sebenarnya. Dia tak dapat nak mencatat perkara-perkara penting kan. Jadi sangat pentinglah perkara ataupun hal kepantasan itu ditekankan ketika menyampaikan maklumat seperti inilah. Baik. Okey. Nisa, kita boleh teruskan? Boleh. Saya tak sabar nak tahu yang seterusnya. Yang seterusnya, okey. Ini adalah antara ataupun cara ataupun kaedah lah. Kita nak melatih anak-anak kita ni bila melakukan aktiviti spontan dan juga santun iaitu tantun, mereka tahu perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat pemula yang sesuai untuk kita laksanakan Nisa. Kalau tadi Nisa dengar ya, Amalina ada sebut pada pendapat saya. Jadi dekat situ kita ada ayat permulaan yang cantik. Yang menarik, yang berhemah. Yang berhemah. Jadi bila kita nak menilai ataupun nak memberi bintang kepada rakan kita tu, kita tengok sebenarnya kawan kita ni sedang bertutur dengan dramatis. Supaya ayat kita tu macam Nisa sebut tadi lah, santun ya. Pada pendapat saya misalnya, okey. Seterusnya, menurut pandangan saya, sebelum dia nak beri bintang, menurut pandangan saya, Amalina layak dapat 4 bintang misalnya. Kenapa? Ditimbulkan beberapa persoalan. Supaya bila dia bertutur itu, spontan tu dapat dilaksanakan dengan baiklah, tanpa dirancang, tetapi masih lagi dalam ruang lingkup yang kita nak pelihara iaitu ayat yang dramatis. Okey. Dan seterusnya boleh juga guna pada hemat saya. Dia tunjuk pada diri dia lah. Banyak lagi lah sebenarnya Nisa ya. Ini adalah contoh sahaja. Okey. Anak-anak saya ada lagi ke? Kita boleh teruskan dengan satu lagi
aktiviti Semuanya dah penerangan. bersedia nampaknya. Okey, jom cikgu kita teruskan. Teruskan dengan seorang lagi. Siapa agaknya nak beri penerangan tentang pengomposan ini? Siapa lagi? Seorang akan memberi penjelasan atau penerangan. Penerangan dan tentang seorang lagi akan menilai rakan kita. Akan menilai rakan tersebut. Siapa agaknya? Siapa? Proses pengomposan. Tadi yang dah buat Natasha tunjuk cara. Iza dengan siapa? Amalina. Dengan Amelina ya tadi. Seorang lagi? Tak Siapa bersuara lagi? Atira pun dah. Siapa yang boleh terangkan tentang proses pengomposan? Suara Iman boleh? Kenapa Boleh, Iman? boleh. Boleh, tak ada masalah. Okey. Silakan Iman. Antara proses pengomposan adalah proses yang pertama pengumpulan sampah organik, proses yang kedua penyediaan ragi, proses yang ketiga pembuatan kompos dan proses keempat adalah penggaulan kompos dan akhir sekali proses kelima adalah pembungkusan kompos. Siapa nak nilai ni? Siapa tadi yang Siapa nak nilai Iman? Menilai rakan kita. Atira boleh nilai Iman? Berdasarkan borang tadi tu. Dari segi aspek kelancaran, aspek gaya dan penyampaian. Pada pendapat saya, penerangan yang diberikan oleh Iman tidak begitu jelas dan lengkap kerana dia tidak menyatakan contoh dan bahan secara terperinci. Baik. Jadi Atira nak beri berapa bintang ni? Berapa bintang? 3. 3 bintang. Jadi lepas ni Iman kena buat satu tindakan lanjut lah. Seperti yang saya tunjukkan tadi tu, kita kena kembangkan idea kita. Betul. Maklumat ada, tapi kita kena kembangkan idea melalui pembacaan lain lah. Misalnya kita boleh merujuk kepada YouTube. Betul. Kita boleh buat carian melalui majalah. Betul. Buku. Buku sebab dalam buku teks hanya ditunjukkan gambar saja. Infografik sahaja. Grafik sahaja. Jadi bila kita nak melakukan aktiviti bertutur tu, kita memerlukan maklumat tambahan. Jadi kena sesuaikanlah mengikut tuntutan. Baiklah. Jadi kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah boleh teruskan mencari maklumat-maklumat untuk menjalankan aktiviti spontan dan santun anda sendiri. Kita akan jumpa selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM dan kita telah tiba di bahagian terakhir sekali untuk sesi pembelajaran kita iaitu manfaat kompos. Jadi jom kita teruskan kelas kita. Silakan cikgu. Ya, terima kasih Nisa. Untuk aktiviti yang seterusnya seperti yang tertera dalam buku teks, anak-anak di rumah boleh rujuk dalam muka surat 73. Kita akan membincangkan tentang manfaat kompos. Dalam hal ini anak murid saya akan diminta menyampaikan manfaat kompos ni secara menghurailah. Maknanya kena bagi tahu apa manfaatnya dari segi ekonomi, apa manfaatnya dari segi kesihatan, sosial dan sebagainya lah. Jadi untuk kita jayakan tajuk ini Nisa, saya nak minta anak murid saya laksanakan satu aktiviti yang mereka cadangkan pada awal siaran tadi tu, iaitu aktiviti forum. Saya nak tanya rakan-rakan dah bersedia ke nak berforum? Kalau dah bersedia bagi double thumbs up. Wah, bersemangat masing-masing. Baiklah, dan Nisa akan bersedia untuk menilai. Mungkin kita pilihlah cikgu, boleh ya? Ya, kita biarkan mereka berforum. Kita berdua akan beri penilaian markah. Dan nanti saya nak minta Nisa pilih daripada 5 panel yang ada tu, siapa agaknya panel terbaik Nisa. Baik. Okey. Kita boleh mulakan. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, tajuk forum kita pada hari ini ialah jejak kompos. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, eloklah kita menelusuri apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pengomposan. Saudari Amalina, boleh saudari jelaskan definisi pengomposan yang akan kita bincangkan pada hari ini? Terima kasih kepada pengerusi Saudari Natasha di atas soalan yang telah diajukan. Sebenarnya, definisi pengomposan ialah perebutan secara sistematik. Proses ini dapat dilakukan secara manual atau menggunakan mesin dalam industri tertentu seperti industri pertanian. Demikianlah tadi penerangan yang sangat terperinci dari saudari ahli panel pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan saudari ahli panel kedua kita pula, iaitu saudari Iman, mengenai bahan-bahan yang diperlukan untuk kita jalankan aktiviti pengomposan ini. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi atas soalan yang telah diberikan. Antara contoh sumber kompos adalah sumber haiwan, seterusnya sumber tumbuhan, selain itu sumber dapur dan akhir sekali adalah sumber mineral. Oh begitu. Sebenarnya senang sahaja untuk menyediakan bahan yang diperlukan dalam aktiviti pengomposan ini. Setuju ahli panel sekalian? Setuju. Baik, kita dah tahu tentang bahan-bahan yang diperlukan. Sekarang kita pastinya ingin mengetahui bagaimana proses pengomposan ini dijalankan pula. Boleh saudari Atirah terangkan dengan lebih lanjut? Boleh saudari pengurusi. Baiklah, proses pengomposan ada 5. Proses yang pertama, pengumpulan sampah organik. Proses yang kedua, peniadaan ragi. Proses yang ketiga, pembuatan kompos. Proses yang keempat, penggaulan kompos dan akhir sekali, proses pembungkusan kompos. Terima kasih atas jawapan yang sungguh menarik dari ahli panel ketiga kita sebentar tadi. Sebelum kita tamatkan sesi forum kita pada hari ini, saya ingin mendengar penerangan dari saudari Adriana mengenai manfaat kompos dari segi ekonomi. Silakan saudari. Terima kasih saudari Natasha. Sebenarnya, pada pendapat saya, manfaat kompos dari segi ekonomi ialah baja kompos dapat meningkatkan ekonomi negara. Hal ini dikatakan demikian kerana kaedah perkomposan yang berkonsepkan teknologi hijau ini hanya memerlukan kos yang rendah untuk proses pembuatan baja kompos, namun memberikan pulangan yang lumayan kepada pengusahanya. Misalnya, pembuatan baja kompos menyumbang kepada kegiatan pertanian dan aktiviti landscape. Kesannya, perkomposan dapat menaikkan imej negara sebagai negara yang bijak menggunakan teknik mesra alam bagi mengurangkan pencemaran. Maka, terbuktilah bahawa pembuatan baja kompos dapat memajukan ekonomi negara agar mampu bersaing dengan negara maju yang lain. Jawapan yang sungguh bersemangat dari ahli panel keempat kita. Bagaimana pula pandangan ahli panel yang lain? Saudari Iza, saudari ingin memberikan pandangan saudari mengenai manfaat kompos dari segi teknologi? Ya, terima kasih kepada pengurusi Natasha kerana memberi peluang kepada saya untuk saya mengkongsikan tentang manfaat kompos ini. Menurut pandangan saya, manfaat kompos dari segi teknologi ialah proses pengomposan ini, ia dapat meningkatkan perkembangan teknologi pengomposan di negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana negara kita ini telah mempunyai bilangan sampah yang sangat tinggi dan terdiri dari bahan organik yang boleh dikompos menjadi baja. Sebagai contoh, mesin kompos sistem makanan dari Mentari Alam Eko Sdn Bhd yang boleh menguraikan semua jenis sisa makanan dan dapat membantu lagi untuk memendekkan tempoh masa pengomposan. Kesannya, teknologi pengomposan akan berkembang hari demi hari serta jumlah sisa makanan di negara ini turut berkurang kerana masa yang diambil untuk sisa makanan urai sangat padat dan cepat.
Wah, petah berkata-kata rupanya saudari ahli panel kelima kita. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel atas penerangan yang sungguh beriltizam. Nampaknya ahli panel sekalian, masa mencemburui kita. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rakan-rakan kita murid-murid SMK Kampung Soeharto di atas persembahan forum yang saya kira saya sendiri ternganga lah tengok cikgu. Bagus-bagus rakan-rakan kita ni ya. Dan kalau Nisa perhatikan ketika mereka menyampaikan forum tadi tu, bahasa yang digunakan tu bahasa yang agak baku lah, iaitu bahasa Melayu standard. Yang mana perkataan-perkataan itu dibulatkan. Kan? Sebaik-baiknya bila kita melaksanakan aktiviti secara formal lah ya. Formal ni ialah rasmi lah. Seperti dalam aktiviti forum ini, eloklah kita berbahasa dengan sebutan yang bulat supaya kita dapat berikan contoh yang terbaik kepada rakan-rakan yang lain. Betul tu. Cikgu dan secara keseluruhannya saya rasa mereka semua melakukan tugas dengan sangat-sangat baik dalam menyampaikan forum, kelantangan, kelajuan, peta bicara dan tata bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami. Ya, betul tu Nisa. Dan seperti yang kita janjikan tadi, Nisa ada menilai kan? Ya, saya fikir saya nak terus kepada panel pilihan saya di mana saya rasa beliau semua terbaik. Jangan risau, semua terbaik, tapi saya perlu berikan kredit kepada Izzah. Kerana saya suka cara penyampaian Izzah, saya suka intonasi dan juga cara sebutan tak terlalu pantas dan tidak terlalu laju. Tahniah Izzah dan tahniah murid-murid yang lain. 5 bintang untuk anda semua. Baiklah, cikgu sebenarnya kita telah tiba di penghujung kelas kita. Betul Nisa. Jadi saya nak minta cikgu untuk berikan rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan cikgu. Terima kasih Nisa. Tahniah diucapkan kepada anak-anak saya yang berjaya melaksanakan aktiviti forum sebentar tadi. Sebenarnya kalaulah kita di dalam kelas ataupun kita ada kumpulan-kumpulan yang lain, kita boleh buat satu pertandingan lah Nisa. Betul. Seperti yang kita buat tadi tu. Jadi secara tidak langsung ya, anak-anak sekalian merangsang murid untuk terampil dari segi berbahasa. Baik, untuk hari ini ya Nisa, kita sebenarnya dah belajar cara belajar. Belajar cara belajar, iaitu BCB. Daripada aktiviti forum tadi sebenarnya anak-anak yang berada di rumah secara tak langsung dah belajar, ini sebenarnya cara kita nak menyampaikan forum. Ini sebenarnya cara kita nak buat tunjuk cara. Bagaimana langkah demi langkah itu kita susun supaya teratur dan kemas. Begitu juga dengan penerangan. Kita sampaikan dengan cara yang santun. Walaupun dalam keadaan spontan. Sepatutnya spontan dululah, lepas tu baru santun. Kalau tak kena dengan aktiviti kita iaitu tantun kan. Okey. Selain itu Nisa, kita juga boleh laksanakan pembelajaran berasaskan projek. Maksud di sini ialah Nisa, saya akan beri tugasan pada anak-anak murid saya ni. Jika tadi Natasha dah tunjukkan cara bagaimana nak buat baja kompos, selepas ini mereka perlu balik ke rumah, carilah bahan-bahan yang kita bincangkan tadi tu, laksanakan, videokan perkembangannya selama sebulan. Dan kita akan tengoklah hasil akhirnya. Dan akhir sekali Nisa, kita ada elemen merentas kurikulum. Yang ni lah yang Nisa nampak tadi tu. Kita ada kelestarian alam sekitar. Bagaimana sisa-sisa seperti ini kita boleh manfaatkan. Kita jangan buang. Sebab kita sekarang ni sampahnya ni dah terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi kita bantu pihak terbabit, pihak kerajaan untuk melupuskan sampah dengan memanfaatkan bahan-bahan seperti ini supaya dapat dijadikan sebagai baja kompos. Baja kompos. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Asfariza. Terima kasih murid-murid dari SMK Kampung Soeharto di atas kerjasama anda semua, dan anda semua sangat-sangat bagus. Diharapkan dapat belajar sesama sendiri dan dapat kita meningkatkan lagi kemahiran dalam bercakap secara lisan spontan dan santun Cikgu ya. Betul Nisa. Dan untuk semua yang menonton, terima kasih. Sekali lagi Nisa ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidil-Adha kepada semua yang menyambutnya. Kekal jaga SOP di mana saja kita berada. Saya jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pengurusi majlis yang berusaha Puan Hasfariza binti Abdul Hamid merangkap guru bahasa Melayu 5 internet.
dan seterusnya rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada hari ini, saya Nurul Amalina binti Muhammad Saleh akan menyampaikan ceramah berkaitan manfaat baja kompos. Antara manfaat baja kompos dari segi ekonomi ialah baja kompos memiliki nilai jualan yang lebih tinggi berbanding dengan baja kimia. Seterusnya, dari segi kesihatan pula, seseorang yang menggunakan baja kompos di kebun rumah mereka akan memperoleh hasil tanaman yang lebih berkualiti dan mampu memiliki kesihatan yang lebih baik. Akhir sekali, manfaat baja kompos dari segi teknologi pula ialah baja kompos juga memudahkan proses pengurusan sisa makanan yang lebih efektif dan selamat. Didik TV KPM